Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Dalam sesi bahagian 2, okay, mengendalikan objek pada kali ini, okay, kita akan tengok beberapa aspek dalam mengendalikan objek di dalam Tinkercad. Okay, kalau sebelum ni kita tengok secara imbas, sekali imbas, bagaimana kita boleh create sebiji objek and then kita ubah dia punya bentuk dia, okay, sisi dia dan sebagainya. So pada kali ini kita nak cuba untuk menggabungkan dua biji objek and then kita nak tengok apakah benda yang kita boleh buat dengan memanipulasikan dua biji objek ni. Contohnya pertama kita boleh belajar daripada segi group dan juga ungroup. Kedua kita nak tengok bagaimana kita nak buat hole, lubang dalam certain object. And then kita nak tengok juga bila kita ada dua objek, macam mana kita nak align dia. Kita nak susun dia supaya dia boleh sama kedudukan dia dengan tepat lah. And then last kali kita nak tengok macam mana kita nak flip dia. So kita terus pergi pada dalam Tinkercad. So inilah papan Tinkercad seperti mana yang kita pernah gunakan sebelum ni. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak groupkan dua objek. Kenapa kita nak groupkan dua objek? Basically, objek yang ada di dalam Tinkercad ni dia sangat basic. So kita nak buat bentuk yang lebih advance, kita kena groupkan dia. Sebagai contoh, katakan kita nak buat bentuk tangga. Tangga, basically tangga ialah manipulasi daripada kita boleh katakan gabungan antara cube yang telah dipanjangkan. Cube yang dipanjangkan. So kita kata contohnya, contoh kita nak buat cube lah. So macam tu bentuk tangga. So ini yang agak straightforward. Sebab apa? Sebab dia bentuk dia kotak dan kita tahu kita just taking dia, kita susun di antara satu sama lain, kita boleh dapat dalam bentuk tangga. So ini idea asas dia lah. So basically bila kita buat sebegini, kita susun objek kita sebegini, dia masih lagi dalam satu keadaan di mana dia ialah part by part, bukan sebiji satu solid. So bila kita nak jadikan dia sebagai satu objek yang solid, so kita kena tekan butang group lah. Ataupun dekat sini dia tulis menggunakan keyboard Ctrl G. Ctrl G. So bila kita tekan Ctrl G, dia akan jadi solid sebiji. Tunggu. Saya pilih 1, 2. Dan saya tekan butang group di sini. Di sebelah atas ni, sebelah atas kanan, ataupun saya boleh tekan butang Ctrl G. Apa yang membezakan? Contohnya dalam tiga objek ni, dua objek saya groupkan dia bersama, satu objek saya tinggalkan sengaja. Kita nak tengok perbezaan dia. Bila dua objek kita dah groupkan dia bersama, dia akan dikira sebagai satu objek yang kadang-kadang kita panggil dia union, kita dah disatukan. So manakala objek yang ketiga tadi, walaupun kita duduk susun dia, tapi since kita tak groupkan dia, so dia tersisih lah. Dia tertinggal belakang. So kita boleh pilih semua dan kita groupkan dia. So kita akan dapat dalam satu objek yang serentak. So inilah group. Dan juga secara tak langsung kita dah juga belajar macam mana nak ungroup. Bahagian yang kedua, kita nak tengok hole ataupun kita panggil lubang. Kenapa lubang ni penting? Mula-mula saya guna Tinkercad ni saya terpanjat. Saya kata ada satu konsep, dia panggil konsep hole. So tertanya juga, tak pernah saya jumpa. Saya try banyak software CAD yang biasa-biasa, AutoCAD dan sebagainya. Saya tak jumpa konsep hole ni. So di sini saya jumpa hole. Kenapa kita ada konsep hole?
konsep hole ni ialah asas dia ialah kita panggil dia macam subtract ataupun kita buang ruangan yang kita tak nak gunakan. Okey. Di mana mungkin saja kita nak buat, contohnya kita nak buat, saya tunjuk contoh, silinder. Dan kita nak buat di tengah-tengah silinder ni ada ruangan kosong. Berbentuk silinder juga. So kita boleh create satu silinder. Untuk C, saya copy dan create sebiji lagi silinder. Yang mana silinder sebiji lagi ni, dia ialah hole ataupun lubang. Dan saya letakkan dia di dalam silinder tadi. Saya kecilkan sedikit. Dan saya naikkan ke atas. Dan saya letakkan dia di dalam silinder hole. Saya letakkan dalam silinder yang solid. So ini ialah gambaran asas lah. Tapi step ni dia kena di-finishkan ataupun dihabiskan dengan kita groupkan dia. Bila kita groupkan dia, so barulah dia akan unionkan objek tersebut. Dia akan satukan objek tersebut, kedua-dua objek tadi. So dia akan terasa lah objek kita yang silinder yang ada berongga. So konsepnya silinder yang berongga ini ialah gabungan di antara satu silinder yang solid dan juga satu silinder yang berbentuk hole ataupun lubang. So next stage ialah kita nak tengok bahagian align. Align. Apakah dia align? Align ialah kita nak susun objek kita dengan lebih teratur. Tanpa align, kita tak mungkin akan dapat menyusun objek kita dengan tepat. Sebagai contoh, saya ada beberapa kotak. 1, 2, 3. Adakah ketiga-tiga kotak ni berada dalam kedudukan selari? Walaupun kita kata ya, nampak pada pandangan mata kasar, sebenarnya tidak. So kalau kita nak dapatkan kotak ini berada dalam kedudukan yang sangat selari, tersusun antara satu sama lain, pada pandangan mata kasar, ya. Tapi pada realiti, tidak. So bila kita melakukan 3D print di atas objek sebegini, kita akan dapat banyak error. Sebab apa? Dia tidak tepat. So untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tepat, so kita akan menggunakan butang align di sebelah kanan atas ni lah. So butang align ni sama ada kita boleh gunakan klik pada butang align ataupun kita boleh set pada huruf L. So kita tekan keyboard huruf L. Untuk butang align, dia ada beberapa benda yang menarik. So kita cuba dengan dua align untuk dua objek dulu. So kita ada dua objek, kita nak alignkan dia. So cara dia ialah dengan kita pilih objek pertama, dan juga kita pilih objek yang kedua. Cara dia, kita tekan objek pertama dan kita tekan shift untuk objek yang kedua. Sometimes kita boleh tekan control lah. Kemudian kita klik pada butang L, keyboard L ataupun align. Di butang atas ni. Align. So kenapa benda ni menarik? So dekat bahagian align, kita nampak ada titik-titik hitam. Dot. Warna kelabu. Ada sometimes warna kelabu, ada juga warna hitam. Yang mana jumlah dia lah 9. Kalau yang ini lebih jelas. So jumlah dia 9. Kenapa 9? 9 ni mewakili aksis X,
Y dan juga Z ke atas. So bila ada X, Y dan Z, so apa yang berlaku ialah, okay, kita ambil sebagai satu contoh, okay, aksis X. So X, okay, sama ada kita boleh susun dia, okay, sekata pada aksis X, sama ada di belakang sekali, ataupun di tengah-tengah, ataupun di hadapan. Okay, so that's why dia ada 3 point. Begitu juga dengan yang di bahagian side Y. Okay, sama ada kita boleh susun dia, okay, terus ke bahagian belakang sekali, tengah-tengah, ataupun di bahagian hadapan. Okay, begitu juga dengan bahagian Z, atas, tengah, ataupun yang paling bawah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok, okay, contoh ni, okay, yang ini dia tak menarik. Sebab apa? Bila kita align, so objek ni dia akan masuk dalam objek yang satu lagi. Okay, oleh demikian, kalau kita nak tengok dia punya perubahan dia, kita kena ada perubahan bentuk yang lebih jelas. Okay, saya ubah sekejap bentuk ni. Okay, dan objek di sana. Okay, saya ubah. So, dua objek dan saya ubahkan color dia. Okay, color dia saya bagi dia terang. Okay. So, yang ni lebih jelas lah. So, bila kita lakukan sebarang align pada dua objek ni, kita boleh nampak pergerakan objek tersebut. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak align dia. Okay. So, tekan 1, tekan 2. Kita klik. Okay. Saya tekan butang L. So, butang L. So, katakan sekarang ni saya nak rapatkan, okay, objek, okay, di belakang ni dan ke depan. Okay, saya boleh klik butang. Okay, sorry, itu ialah tekan tengah. Okay. Okay. So, saya nak rapatkan dia ke hadapan. Saya kena pusing dulu. Alright. Okay, sini. Okay, saya nak gerakkan kuning ni masuk ke bahagian merah. Okay, so sama ada saya letak dia tengah-tengah, so dia akan jadi macam tu lah. Okay, ataupun saya letak dia ke tepi, so dia akan bergerak, kuning akan bergerak terus ke bahagian merah ni. Okay, tak apa, saya gerak dulu ke tengah. Okay, so dia jadi macam tu. Okay, so katakan sekarang ni, okay, kita dah dapat, okay, kuning masuk dekat bahagian merah ni. Dan kita nak warna kuning ni betul-betul tepat dekat antara dua bahagian kotak merah ni, di tengah-tengah kotak merah. So, kita boleh buat sekali lagi align kita. Okay, tekan butang L dan kita tekan butang ni, tengah ni. Okay, so kita akan dapati bahawa dia akan bercantum, okay, dan berada pada butang-butang dekat tengah ni. Okay, so itu ialah konsep align. Okay, last sekali, okay, yang saya nak kongsikan di sini, okay, ialah flip. Okay, butang flip. Okay, apa tugas flip? Tugas flip ataupun bahasa kampung dia, kita kata terbalik lah. Kita nak pusingkan dia. Okay, so flip. So, bila kotak tak cantik kita nak tunjuk, so kita ambil objek yang lebih obvious, okay, untuk kita flip. Okay, kita ambil cone sebagai contoh. Okay, cone, kita besarkan dia. Okay. So, butang flip, okay, macam biasa, okay, kita ada butang, okay, mirror dekat sebelah kanan ni lah. So, kita tekan, okay, butang mirror ni. So, kita akan dapati bahawa ada 3 anak panah, okay, yang wujud double arrow lah depan belakang. So, macam biasa, okay, 3 anak panah ni mewakili 3 aksis, X, Y dan juga Z. So, sekarang ni kita nak flip bahagian apa? For sure lah kalau kita tekan X dan Y, dia tak valid sebab bentuk dia sama. So, kita kata nak tekan bahagian Z. So, kita klik bahagian Z. So, dia akan flip ke bahagian Z. Dan dia akan jadi seperti ini. Okay, muncul dia ke bawah. Okay. Sorry. Kita cuba combine kan. Okay. Saya nak dapatkan bentuk yang lebih obvious. Okay, saya groupkan. Okay, so sekarang ni saya dah groupkan, okay, objek ni. So, kita nak tengok kalau kita flipkan dia pada aksis-aksis yang lain. So, tadi cone tadi kita terbalikkan. So, sekarang ni kita nak, okay, dia flip, okay, ke kiri dan ke kanan. So, tak banyak beza. Okay.
Yang ini mungkin lebih jelas lah. Okay, ke depan dan ke belakang. Okay, so kita boleh terbalikkan dia. Okay, okay, dan sebagainya. Okay, ini lah teknik yang lebih tepat lah. Kalau kita nak uh, flip ataupun terbalikkan dia pada 90 darjah, 180 darjah dan sebagainya. Okay, sebab kebiasaannya kadang-kadang orang akan gunakan rotate. So rotate tu dia kurang. Sebab rotate bila tu kita kena make sure okay, kedudukan angle kita tu sangat-sangat tepat. Okay, kalau tak dia akan jadi lari. Okay, so itu saja untuk kali ini.